أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk kita meneruskan kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf, surah yang ke-12. Masih lagi kita pada juz yang ke-12, muka surat 239, dan alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Faham, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Baik, Ustaz. Bagaimana kisah Nabi Yusuf Ustaz? Masya-Allah, rasa setakat ni masuk muka 239 tu rasa macam satu pengembaraan Ustaz Fas. Ya, betul. Ya, dan sebenarnya bila kita dah cerita sebelum ni, Yusuf ini ada kaitan, dia bukan istilah nama Arab ya. Tetapi Yusuf juga ada kaitan dengan Asif ya, ataupun bila kita cakap tentang Asif, Asifan ini sesuatu Allah yang meruntun jiwa ya, memohon maaf. Dan inilah Yusuf ya, Nabi Yusuf ini sebenarnya di sebalik kisah ini resah bagi jiwa kita ya. Dalam hidup kita ni ada masa kita diruntun oleh pelbagai cabaran. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika turun surah ini, selain daripada surah Al-Isra, ialah kepergian orang yang disayangi. Betul. Di samping diherdik ataupun dihina oleh orang-orang di sekitar Mekah itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu majlis kita ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tambah ilmu kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Hari ini insya-Allah kita akan melihat pada halaman 239, menyambung kepada peristiwa Nabi Yusuf ya, yang sudah pun bertemu dengan wanita ataupun isteri kepada pemerintah di Mesir. Dan mari kita lihat kepada apakah sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-31 ya, tersebarnya berita di kalangan perempuan di kota ya di Mesir itu, dan rencana isteri Al-Aziz pemerintah pada waktu itu untuk mengundang mereka memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu adalah ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Diikuti pada ayat 36 hingga 37 kisah Nabi Yusuf di dalam penjara ya, sudah pun berada dalam penjara, dan bagaimana beliau menggunakan kemahiran yang ada untuk masih lagi membawa mesej kebaikan, mesej dakwah menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaedah yang terbaik, dengan panduan untuk pendakwah-pendakwah zaman ini, ayah ibu untuk diambil pelajaran. Jadi ini adalah apa yang kita akan belajar. Jom sama-sama kita baca daripada ayat 31 sehingga ayat yang ke-34 pada hari ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, betul-betul sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada dalam madrasah Yusufiyah, mengajar kita banyak perkara. Ini baru lagi banyak lagi dia punya babak-babaknya kan. Sekarang ni kita masuk babak seterusnya, dan cerita-cerita surah Yusuf ni banyak berkenaan juga dengan perkataan dialog sah. Maka lagu akan dibaca tu pun juga insya-Allah cuba menyesuaikan dengan hiwar ataupun perbualan yang banyak di sini, kerana banyak pengajaran-pengajaran penting boleh kita ambil. Insya-Allah kita nak baca terlebih dahulu daripada ayat 31 hingga 34. Jom sama-sama kita cuba dengan alunan sikah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 31 hingga 34 menyambung kepada kisah yang sudah pun kita bincangkan semalam, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf apabila digoda oleh isteri Al-Aziz. Maka ketika itu dipanggil, ya, selepas itu dipanggil perempuan-perempuan niswah, wanita-wanita di Mesir, dia pada kalangan kenamaan VIP, mereka dipanggil. Dan apakah yang berlaku pada ayat 31? Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, siapakah yang mendengar? Maksudnya isteri Al-Aziz, ya, yang dikaitkan dengan nama Zulaikha, ya, iaitu dia mendengar bimakrihinna, ya, iaitu mereka ataupun dia mendengar cacian mereka, cacian daripada perempuan-perempuan niswah yang ada di sekitar Mesir tersebut. Dan istilah yang ada di sini bimakrihinna ini berbeza dengan kaidihinna, ya, iaitu makar ini adalah satu komplot ataupun satu usaha untuk menjatuhkan, menyakitkan seseorang. Jadi wanita-wanita ini sebenarnya mereka bercakap-cakap, ya, istilahnya membawang kepada Zulaikha, kepada isteri Al-Aziz ini adalah kerana mereka selain daripada bercakap, tetapi sebenarnya ada makar, Ustaz, ya. Makar ini adalah satu perancangan dalaman untuk menjatuhkan seseorang. Kalau kaid itu, kaidahunna itu satu komplot yang kita nampak di luar. Tapi kalau makar ini, luar nampak macam mereka tersenyum, cakap-cakap, tapi dalam hati mereka itu, mereka sebenarnya tak puas hati dengan wanita Al-Aziz dan juga keluarga Al-Aziz. Ini yang
rakamkan dengan istilah makar dalam ayat 31. Arsalat ilaihinna, dia mengutus kepada mereka dan menyediakan untuk mereka tempat duduk, ya, disiapkan tempat duduk muttaka'a, iaitu tempat yang selesa, ya, mudahnya istilahnya ustaznya apa, nyenggeng ustaznya, mudah untuk mereka duduk dalam majlis tersebut. Dan wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan diberikan setiap orang itu satu pisau. Diberikan seorang satu. Wa atat, ya, kalau kita bayangkan peristiwa ini memang diberikan setiap orang satu pisau. Wa qalat ikhruj alaihin, ya, kemudian dibawakan dan dia berkata keluarlah kamu kepada mereka, iaitu selepas dah diberikan pisau, dah ada buah-buahan itu, ada lagi tertinggal ustaz. Ya, sepatutnya dah kira dah habis tapi ada satu tertinggal lagi. Keluarlah, bawalah sesuatu. Siapa yang bawakan? Nabi Yusuf kali ini. Nabi Yusuf bawa, ya. Dan falamma, ya, apabila dilihat oleh wanita-wanita tersebut, akbarnahu. Ya, apa maksudnya? Terpesona. Akbar ini besar ataupun mempesonakan, yang tergamam semua. Tergamam. Okey. Pada waktu itu apa yang berlaku? Bukan waqata'na tetapi waqata'na. Ada syaddah di situ. Ada beza tuan-tuannya. Waqata'na itu potong sekali je, terhiris, terpotong sekali, terluka sekali. Tapi waqata'na ini ialah dia sampai terhiris berkali-kali. Berkali-kali. Ya, maksudnya tak tergamamnya itu, ya, pada waktu ini aidiyahunna, dan bukan seorang, ramai di kalangan mereka. Waqulna, mereka bercakap hasyalillah ma hadza bashara, ya, maha sempurna Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Jadi nak ceritanya betapa tampannya, tapi tidak ada perkataan tampan dekat sini ustaz. Cara ia diceritakan itu, ya, sampai terpotong, mana dah ada orang tengok cantik sangat sampai terpotong kan. Dia lebih kurang kalau zaman sekarang ni cantik sangat, handsome sangat tu sampai accident. Allah. Sampai langgar tiang. Lebih kurang begitulah. Baru tengok apa nama ni, banner kat depan. Banner kat depan saja kan. Tapi itu langgar sekali je. Ini berkali-kali ustaz. Berkali-kali. Maksudnya tak boleh nak kalih kan demi pandangannya tu, disebabkan oleh ketampanan ataupun istilahnya tadi hadza bashara, ma hadza bashara, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Maka kata Zulaiha, bila perkara ini sudah berlaku, qalat, ya, fadzalikunna, ya, inilah dia, itulah dia, allazi lumtunnani fi, yang kamu cerca, yang kamu kutuk, yang kamu kecam selama ini ni pasal aku ni, inilah dia. Sampai tengok tu, dah terpotong-potong tu. Macam manalah aku tak tergoda. Kalau orang tengok kalau kita potong tangan tak. Potong tangan. Jadi walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'zam. Jadi Zulaiha mengatakan bahawa aku telah menggodanya tetapi dia menolak. Fasta'zam ini maksudnya Nabi Yusuf ini menolak daripada godaan daripada Zulaiha isteri Al-Aziz tersebut. Jadi Zulaiha mengaku perkara tersebut. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yasjudanna, ya, iaitu kami akan penjarakan kalau kamu tidak buat apa yang ada. Wala yakunam minasaghirin, nescaya pasti akan menjadi termasuk orang yang hina. Jadi Zulaiha ada kuasa, maka kerana dia rasa dihina, maka apa yang dia buat ialah dia gunakan kuasa yang dia ada itu untuk mengancam kepada Nabi Yusuf untuk dipenjarakan, kerana alang-alang aku hina, baik aku hina engkau. Ini adalah kaedah politik dalam dunia masyarakat ustaz, ya. Bila orang ada kuasa, kalau dia terkesan sesuatu, apa yang dia buat, dia akan backlash, dia akan patah balik, dia akan menzalimi kepada orang yang tidak berkuasa. Ini berlaku di mana-mana. Yang kita lihat senario dalam surah Yusuf ini adalah satu senario sosial yang banyak berlaku. Orang yang ada kuasa, kalau dia disakiti, kalau dia rasa macam dia dihina, bersedia orang ini dia akan memanipulasikan kuasanya itu untuk mengenakan seorang lagi, walaupun orang itu adalah benar. Maka apakah respon daripada Nabi Yusuf? Perkataan yang amat indah, perkataan yang mempunyai banyak pelajaran untuk kita sama-sama ambil. Kita baca dahulu sekali lagi ayat 33, di mana dalam ayat ini adalah doa yang terus Allah jawab, ya. Terus Allah jawab, panjang ke pendek, makan masa ke tak panjang makan masa,
clue dia ada pada ayat 34. Ya, sama ada dijawab cepat ke lambat, tetapi kita baca dahulu ayat 33 Ustaz, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita baca ayat 33, masya-Allah, semakin menarik cerita-cerita daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini yang boleh ambil pengajaran. Tadi mereka sampai terpotong tangan, mereka kata ini bukan manusia, malaikat ni. Tak tahulah macam mana handsome macam mana Nabi Yusuf. Dan kita pun berdoa Ustaz Fas nanti akhirat nanti dapat masuk syurga, dapatlah kita melihat wajah ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, masya-Allah, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita nak baca apakah doa Nabi Yusuf dalam keadaan situasi yang begitu getir ini apabila dia salah guna kuasa daripada orang yang ada kuasa. Kita ingat zaman sekarang, zaman dulu Nabi Yusuf dah berlaku. Baik, kita baca doa Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, aku lebih menyukai penjara daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkannya daripada tipu daya mereka, menghindarkanku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang al-jahilin. Dalam doa ini ada banyak perkara yang boleh kita belajar. Yang pertama ialah bila Nabi Yusuf diancam untuk dipenjarakan jika tidak ikut kepada apa yang disuruh oleh isteri Al-Aziz, ya, maka beliau berdoa, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya, ya, iaitu wahai Tuhanku, penjara aku lebih suka kepadanya mimma yad'unani, daripada apa yang mereka seru, mereka mengajakku. Jadi bukan sekadar seorang Ustaz, ya. Sekarang ni bukan sekadar isteri Al-Aziz, tetapi rupa-rupanya wanita-wanita tu pun dah setuju memang kena penjarakanlah, ya, memang kena penjarakan. Dan kalau katakan dia tidak buat, pasal sekarang ni dia sudah mencemarkan kepada nama orang-orang di sana, ya, bukan sekadar pasal cuba Ustaz bayangkanlah bahawa tangan kena dah terpotong. Allah. Tadi dia kutuk kepada isteri Al-Aziz Zulaiha, tapi balik daripada majlis semua orang dah luka. Ni apa pasal luka ni? Semua isteri-isteri aku ni semua isteri bangsawan ni, isteri pemimpin pada waktu itu. Jadi untuk mengelakkan malu, mereka kata penjarakan. Tutup cerita. Ya, tutup cerita. Maka yad'unani mimma yad'unani itu maksudnya ialah ajakan itu bukan sekadar daripada isteri Al-Aziz seorang, tetapi daripada mereka yang sebenarnya alang-alang tu silalah buat sesuatu yang tak betul, tetapi sebenarnya Nabi Yusuf kata tidak. Wa illa tasrif, ya, doa Nabi Yusuf ini adalah amat menarik Ustaz, ya. Wa illa tasrif. Allah. Ini Nabi Yusuf ini dalam keadaan di dalam majlis ini masih lagi beliau merasakan kedekatan Allah Subhanahu taala, sehingga kan doanya ialah dan jika tidak engkau palingkan. Seperti Nabi Yusuf bercakap dengan Allah direct pada waktu itu, anni kaidahunna, ya, iaitu palingkan aku daripada tipu daya mereka. Jadi ini adalah isi doanya, minta diri diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta secara langsung. Asbu ilaihinna. Perkataan asbu itu ada kaitan dengan sabi. Sabi ni maksudnya apa Ustaz? Bayi, ya? Baby. Baby kan dia tak berapa betul sangat kan. Maksudnya dia nak nangis, dia nak suka sana, dia nak ketuk ke, dia nak makan nak makan ulat ke, ataupun kalau dulu anak saya ada Milo dengan minyak, dia jumpa, dia masukkan, lepas tu dia taburkan dekat lantai. Itu asbu, ataupun sabi. Jadi bila Nabi Yusuf menyatakan asbu ilaihinna, aku akan jadi macam baby, tak matang.
jadi orang yang tak berapa matang, wa akum minal jahilin, dan jadilah aku di kalangan orang-orang yang jahil. Apa maksud jahil? Bukan kerana tidak ada SPM ataupun ijazah, tetapi kerana mengikut perasaan sehingga kan berbuat maksiat, ya, sehingga berbuat maksiat. Jadi ini adalah doa Nabi Yusuf, dan bagaimana Allah menjawab kita akan lihat pada selepas rehat nanti. Kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada kali ini, iaitu perkataan kita yang kita pilih pada halaman ini adalah atuda, iaitu maksudnya menyediakan, ya, telah disiapkan. Dan apakah yang kita lihat dalam ayat yang ke-31, iaitu bagi isteri Al-Aziz tadi, wa'tadat, telah menyediakan untuk wanita-wanita Mesir itu muttaka'a, iaitu tempat duduk yang selesa, agar mereka ini nanti boleh diberikan pisau, diberikan makanan, dan boleh memerhati kepada seorang individu yang akan didatangkan, yang mereka kutuk selama ini kepada isteri Al-Aziz. Rupa-rupanya bila orang itu datang, Yusuf alaihissalam, mereka terpesona, kagum, sehingga kan mereka terpotong-potong, terluka-luka kepada tangan mereka. Jadi ini adalah perkataan yang kita pilih, dan apakah yang akan berlaku lagi selepas ini? Sebenarnya Allah menyatakan fastajabalahu rabbuhu pada ayat 34, iaitu fastajaba ini Ustaz ni dia berbeza dengan kalau istilah istijabah dengan ijabah. Ya, kalau ijabah itu maksudnya ialah jawab terus. Kalau istijabah itu makan masa. Jadi Nabi Yusuf ketika dah doa ini masih ada masa lagi, terus balik dulu, ya, tak lama lepas tu barulah dia dikenakan, disabitkan dengan kesalahan, iaitu dipenjarakan. Tetapi berapa lama kena penjara, kita lihat pada ayat 35 sebentar lagi. Kita lihat dahulu dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat sekalian kerana terus istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita dah masuk muka surat ke-239 surah Yusuf, nama yang selalu kita sebut. Bahkan banyak di kalangan kita semua menamakan anak-anak kita dengan nama Nabi Allah Yusuf, sempena dengan nama seorang Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang perjuangannya Allah Taala ceritakan satu surah dalam surah Yusuf, dan kita seolah-olah sedang mengembara berada dalam madrasah tarbiyah surah Yusuf yang banyak mengajar kita. Alhamdulillah. Baik penonton-penonton sekalian, kita nak belajar tajwid sikit hari ini. Pada hari ini kita dah masuk berkenaan dengan tentang bacaan panjang dalam Quran. Bacaan panjang ataupun sebab bacaan panjang dalam Al-Quran ada beberapa perkara. Semalam kita dah jelaskan tentang huruf mat, iaitu huruf mat yang huruf mat ini yang disebabkan alif, waw dan ya. Dan juga di sana disebabkan bacaan panjang itu adalah juga kerana huruf lin. Yang mana kita nak belajar huruf lin tu apa dia pula yang menyebabkan bacaan tu menjadi panjang. Terlihat skrin kita, slide yang kita sediakan. Baik, hukum di bawah tajuk hukum mat ini juga huruf lin. Huruf lin ada dua. Kalau huruf mat alif waw ya, kalau huruf lin ada dua, itu huruf waw dan ya. Dan mesti dengan syarat. Syarat dia huruf waw mati ini sebelumnya ialah berbaris di atas. Contoh wa amanahum min khauf, waw mati sebelum ni berbaris di atas. Kalau sebelum ni berbaris depan, itu huruf mat, seperti alif waw ya, khu,
qulu. Adapun huruf lin, waw mati sebelum dia berbaris atas. Kemudian yang kedua adalah huruf ya. Ya mati sebelum dia berbaris di atas, iaitu contoh mimma yad'unani ilaih, ya mati sebelumnya berbaris di atas. Itu syarat dia kalau huruf lin, waw dan ya yang mati sebelum dia berbaris di atas. Maka itu sedikit pada pengenalan hukum mat kita pada kali ini, yang mana selepas ini kita akan bicarakan satu tentang mat, tempo ataupun kadar bacaan kita yang panjang itu. 2 harakat, 4 harakat sampai 6 harakat. Macam mana kiraannya, macam mana kita nak kenal ni 4 harakat, ni 5 ataupun 6 dan sebagainya. Kita akan belajar satu-satu insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Ya, kita berbincang tentang hukum mad dan huruf lin tadi huruf ya. Lin. Ada waw dengan ya sebentar tadi. Lin ini sebenarnya istilah tu ada dalam Quran Ustaz ya. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah maka kamu dapat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita dapat berlemah lembut ya. Lemah lembut ni pasal kalau baca mad lin ni kan baris atas berjumpa dengan waw ya bersukun Ustaz kan. Jadi kita ni dekat atas ya, tapi lepas tu kita kena turunkan sedikit level kita untuk kita menjadi orang yang lembut, dan ia bukannya mudah kecuali bila kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah jugalah yang sampai kepada Nabi Yusuf sehingga kan dapat melemah lembut Ustaz. Di hujung cerita nanti ya, kalau ikutkan adik-beradik je ni dah buat perangai dah ni, berdebus je sepatutnya kan, tetapi dengan rahmat Allah maka dapat Nabi Yusuf ini menunjukkan ya kasih sayang, berlemah lembut dengan adik-beradik dan bertemu mak ayahnya kembali di istana ataupun di pejabat yang indah ya. Baik, jadi kita nak meneruskan kepada ayat yang ke-35 ya. Sebagaimana kita dah habis tadi ayat 34, Allah menyatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Kalau kita perasan Ustaz ya, Nabi Yusuf berdoa, dan ketika dalam keadaan kritikal itu berdoa, sebiji-sebiji apa yang Nabi Yusuf doa itu Allah jawab. Ya, bila Nabi Yusuf kata nak sijen, kemudian nakkan kalau boleh sijen tu maksudnya penjara, dan kemudian tasrif anni kaidahunna ya, maksudnya tolong palingkan aku daripada komplot ataupun tipu daya ini. Dua-dua dia jawab. Ulama berbicara kata kalau Nabi Yusuf kata bukannya ada rabbi sijni ahabbu itu ilayya, mungkin Nabi Yusuf diselamatkan tapi tak masuk penjara. Tapi pasal Nabi Yusuf masukkan sekali doanya Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya, maka Allah bagi package sekali dengan masuk penjara ya. Nak ceritanya apa? Ketika kita berdoa, kita kena pilih perkataan kita elok-elok tuan-tuan sekalian ya. Kalau kita rasa ya Allah tolong selamatkan aku daripada pandemik COVID-19 ini, kita baca elok-elok, jangan ditambah lagi kalau tak selamat di luar ni biar masuk dalam penjara pun tak apalah contohnya kan. Nanti betul-betul masuk nanti Allah boleh kabulkan, dan ini yang Allah kabulkan pada ayat yang ke-34. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia amat mendengar apa yang dibicarakan oleh Nabi Yusuf, dan Allah amat mengetahui apakah yang akan berlaku sebenarnya di dalam penjara itu pun Allah kabulkan kerana ia adalah satu perkara yang memberi kesan besar kepada Nabi Yusuf, kepada keluarganya, dan sudah tentunya kepada kita untuk mengambil pelajaran. Jom kita baca ayat 35, bagaimana kisah ini dilanjutkan ya, bagaimana Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Silakan Ustaz. Baik. Kita nak baca seterusnya ayat yang ke-35 hingga 37 Ustaz Fazal. Ya, betul. Baik, kita nak tahu babak seterusnya bagaimana pula kisah Nabi Allah Yusuf dalam penjara. Kalau kita masuk penjara, kita boleh bayangkanlah apa yang kita buat kan. Mungkin merenung, mungkin tak buat apa-apa, mungkin sedih dan sebagainya, tapi tengok seorang insan pilihan Allah, Nabi Yusuf, apa yang dia buat dalam penjara. Jom sama-sama kita teruskan ayat yang ke-35 hingga 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان
قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat 35 hingga ayat 37 ya, menyambung kepada doa Nabi Yusuf itu dikabulkan. Allah kata Allah kabulkan fastajaba lahu rabbuhu pada ayat 34, maksudnya makan masa ya, makan masa, bukannya terus Allah fajab ya ataupun faijabuhu. Dan pada ayat yang ke-35 ini Allah menyatakan thumma, kemudian badalahum. Menarik perkataan badalahum itu Ustaz ya. Badalahum ini sebenarnya yang tadi perempuan-perempuan, wanita-wanita, sepatutnya badalahunna ya. Tetapi kat sini badalahum ini merujuk pada siapa? Bukan kepada wanita-wanita sahaja, suami kepada wanita sekaligus. Laki perempuan pasal badalahum mim ba'di ma ra'aul ayat. Suami-suami mereka tengok ayat, petanda-petanda kepada wanita-wanita isteri mereka. Balik tu dah berluka-luka. Apa pasal pula ni kan? Dah tengok ayat tersebut, petunjuk ataupun bukti tersebut, maka suami-suami mereka ini pun ya sebagai ahli politik lah ya. Mereka membuat keputusan, okeylah kita penjarakan. Oh, maknanya dia ikut isteri-isteri mereka. Ikut isteri je. Nak ceritanya Mesir salah satu daripada tempat yang diletakkan dalam Al-Quran ini, dia cerita pasal politik ni lebih sikit Ustaz. Ya, politik satu, kemudian kalau cakap tentang politik, dia ada suami ini dipengaruhi oleh si isterinya. Walaupun isterinya bukan pemerintah, tapi apa yang dicakapkan itu dia memberi kesan kepada si suami. Dan dalam kes ini mereka, bila kalau kita lihat dalam surah Hud pun ya, bila bercakap tentang fa'aqaruha, yang sembelihnya mungkin berapa orang je, seorang dua orang kan, tapi Allah kata mereka semua menyembelih. Nak menceritakan dalam kes ini mereka memenjarakan, bukanlah semua orang nak penjarakan, tetapi ada di kalangan mereka pemimpin ini pasal isteri mereka dah luka-luka, senyap je lah, penjara je lah budak tu. Ya, mereka berkomplot ataupun mengizinkan sesuatu kezaliman berlaku hatta hin. Berapa lama Ustaz? Sampai satu masa. Tak ada ditentukan. Maksudnya Nabi Yusuf tidak dibicarakan dan kemudian diletakkan dalam penjara bukan selama-lamanya, tetapi tidak tahu masanya berapa lama. Itu lebih mencabar. Kalau penjara 2 tahun ke 3 tahun, dah tahu dah bahawa selepas tahun ada lagi tinggal 2 tahun kalau 3 tahun. Tetapi kalau katakan hatta hin, tak tahu bila. Ya. Jadi ini adalah salah satu daripada kaid ataupun komplot yang jahat dalam dunia politik. Ya, di mana kalau orang tak suka guna kuasa, kadang-kadang kuasa itu bukan pasal dia yang buat masalah, isteri je buat masalah, kemudian dia mula letakkan orang dalam penjara, kenakan denda, cold storage dan sebagainya tanpa masa. Ya, hatta hin. Kemudian apa yang berlaku pada Nabi Yusuf? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuklah Nabi Yusuf Nabi Yusuf ke dalam penjara dan bersamanya ada 2 orang pemuda. Ramai lagi orang yang masuk penjara, tapi 2 pemuda ini diberi penekanan. Berkata salah seorang daripadanya, dia kata inni arani a'siru khamra. Ya, aku melihat
aku memerah khamra, iaitu anggur yang menjadi arak. Ini yang disampaikan oleh seorang pemuda ni. Macam mana pula tiba-tiba Ustaz ya? Baru masuk penjara dah kemudian si pemuda ini beritahu pasal mimpi dia. Nak menceritakan bahawa Nabi Yusuf ini memang dia, kalau orang jahat ini masuk penjara, orang tahu dah ini memang jahat. Pasal orang jahat dia tahu siapa jahat siapa baik. Kan? Pasal dia nak tipu, dia tipu orang yang baik. Kalau dia nak tipu orang jahat, dia ini tak boleh makan ni. Kan? Jadi yang buat masalah ini, dia dah tahu dah Nabi Yusuf ni boleh percaya ni. Kan? Dia ni baik ni. Maka dia terus bercakap. Itu petanda yang kita boleh ambil perbincangan ulama bahawa Nabi Yusuf ini dikenal daripada jauh lagi. Dan tampannya Nabi Yusuf ini kerana apa Ustaz? Bukan kerana sekadar fizikal semata-mata, tetapi kerana nur daripada dalamnya, imannya itulah yang memancar dan menambahkan lagi sehingga kan wanita Mesir itu menyatakan ini adalah malakun karim, ini adalah malaikat yang amat mulia. Baik, jadi apakah kata al-akhar, ya, seorang lagi, sesungguhnya aku melihat aku membawa di atas kepalaku khubzan, iaitu membawa roti, takulut tayru minhu, dan burung makan daripadanya. Nabi'na bi ta'wilih, tolong beritahu sikitlah apakah takwil maksud daripada mimpi ini. Inna naraka minal muhsinin, maka ini yang mereka akui, kami ni melihat engkau ni memang orang baik. Kami tak rasa engkau ni yang buat masalah ni. Tapi biasalah, dunia ini tak semestinya dalam penjara adalah orang bersalah, tak semestinya di luar penjara ini orang yang tidak bersalah. Jadi penjahat ataupun yang dua orang ini, dia tahu hakikat penjara itu sendiri, mengajar kepada kita bahawa sebenarnya tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada orang dalam penjara itu tak semestinya dia bersalah, kan? Dan tak semestinya kita di luar penjara ni tak bersalah, kan? Mungkin kita belum kena tangkap dia lagi, harapnya tidak ditangkap dan dimasukkan dalam penjara di sini sampai ke sana. Ayat 37 ini adalah satu panduan yang penting bagaimana seorang pendakwah berdakwah. Nabi Yusuf mengajar kita, dan kita nak baca sekali lagi ayat 37 ini, bagaimana Nabi Yusuf respon kepada dua orang pemuda yang bertanya, seorang perah anggur tadi, satu lagi ialah yang ada roti dan kemudian dimakan oleh burung. Apa maksudnya? Adakah Nabi Yusuf jawab terus, ataupun Nabi Yusuf menggunakan strategi komunikasi seorang pendakwah dalam masa yang sama, tidak berjela-jela? 37 kita baca bersama. Baik, masya-Allah. Sekarang ni tiba gelaran mimpi Pak Ustaz. Mimpi. Tadi awal dah mimpi. Ya. Oh, ni mimpi daripada banduan juga ni. Betul. Daripada banduan penjara. Okey, masya-Allah. Jadi kita sebut tentang penjara Ustaz Fahad tadi, tak semestinya orang masuk penjara tu dia salah. Mana zaman dulu dah ada. Nabi Yusuf buktinya masuk penjara dalam keadaan tak salah, dikambing hitamkan pula. Bagaimana isteri-isteri mereka ataupun suami-suami ni, menteri-menteri mengikut terunjuk isteri mereka, boleh pusing kes macam-macam tu sekali. Allah Subhanallah, ini satu kezaliman. Maka walau bagaimanapun ini Allah Taala susun cerita Nabi Allah Yusuf, perjalanan mimpi di awal tu, subhanallah. Baik, kita nak baca ayat seterusnya. Bagaimanakah kita tengok Nabi Yusuf dalam penjara pun masih menampilkan akhlak yang baik. Mungkin setengah orang bila dah masuk penjara, mungkin ada yang nak bunuh diri, ada yang tak puas hati dengan takdir dan sebagainya. Nabi Allah Yusuf dalam penjara pun berdakwah dan berakhlak. Baik, kita nak baca ayat. Ustaz, sebelum saya baca, sebenarnya Nabi Yusuf kena lockdown dalam penjara. Lockdown. Kita kena lockdown dalam rumah, mencabar juga kalau kita tak ambil pelajaran Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Insya-Allah. Okey, ayat 37. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin
الكافرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 37, dia Nabi Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepada kamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itulah sebahagian daripada apa yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman pada Allah, bahkan tidak percaya kepada hari akhirat. Paling kurang ada 3 bahagian, Ustaz, ya. Satu bahagian ialah sebelum Nabi Yusuf menjawab ini, dia kata nanti aku boleh beri tahu jawapannya sebelum makanan sampai. Ya, aku boleh beritahu perkara ini. Nak ceritanya apa? Mereka ni nak minta nasihat, Nabi Yusuf tidak beri terus nasihat tersebut. Mereka dah tahu dah Nabi Yusuf ada kepakaran, jadi Nabi Yusuf tak beritahu terus. Nabi Yusuf gunakan peluang itu untuk menyatakan dakwah kepada Allah SWT. Ini pelajaran yang kita boleh ambil satu. Lebih daripada itu ialah Nabi Yusuf tidak berjela. Ini penting untuk para pendakwah. Tak adalah kalau orang tu tanya, okey, awak dengar dulu ceramah saya 2 jam, lepas tu baru saya bagi jawapan. Dia tak guna begitu. Dia kata sebelum makanan sampai je kamu dah dapat jawapan. Allah. Dia memang tepat waktu ketika dia bercakap itu, inni taraktu millata qaumil la yu'minun. Aku ini sebenarnya telah meninggalkan satu kaum yang tidak beriman pada Allah, dan mereka ini wahum bil akhirati hum kafirun, iaitu mereka ini amat kufur kepada hari akhirat. Yang ditekankan kat sini adalah kepada hari akhirat kufur, kafirun. Yu'minun kalau beriman pada Allah itu dalam bentuk fi'il mudhari' maksudnya, tapi kafirun itu ditekankan berkali-kali, wahum bil akhirati hum kafirun. Mengapa ditekankan sangat pada akhirat itu? Kerana orang yang buat komplot tadi itu, yang menyebabkan dia masuk penjara itu, ialah mereka tidak kisah kesan pada hari akhirat. Dengan tidak kisah pada kesan hari akhirat, maka orang itu sanggup berbuat kezaliman. Jadi Nabi Yusuf kata, kerana mereka ni tak kisah pasal hari akhirat, masuk syurga ke neraka, mereka sanggup buat apa sahaja komplot dalam politik mereka, mereka bergaduh, mereka sanggup untuk memenjarakan orang yang tak patut dipenjarakan kerana iman pada hari akhirat itu. Mereka mungkin beriman sedikit, ya. Kalau di sini la yu'minuna billah, tidak beriman pada Allah. Tapi kalau hari akhirat ni mereka pandang enteng, menunjukkan bahawa kezaliman pada waktu dahulu dalam politik, dalam pemerintahan sampai zaman sekarang, orang sanggup buat kezaliman kerana mereka tak kisah syurga neraka, dan mereka tak suka diingatkan pasal syurga neraka. Dan apakah jawapan kepada selepas dah beritahu perkara ini? Nabi Yusuf nak jawab dah, Ustaz. Tapi bukan hari ini. Esok insya-Allah kita sambung membawa pada resolusi kita pada hari ini. Tak puas, Ustaz. Itu resolusi kita yang pertama ialah daripada muka surat 239, berjaga-jaga jangan terpesona dengan keindahan makhluk sampai terabai kewajipan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih kesukaran untuk dekat dengan Allah berbanding dengan kesenangan jika kesenangan itu menyebabkan kita jauh daripada Allah, seperti mana Nabi Yusuf memilih penjara. Yang ketiga, yakin Allah akan menyusun yang terbaik kepada hamba yang ikhlas. Yang penting dalam segala cabaran, Fairuz Zabadi menyatakan bahawa ada 10 cabaran pada Nabi Yusuf, tapi Allah beri 10 kesenangan sehingga diangkat menjadi pemerintah Mesir di hujung kisah surah Yusuf ini. Kita doa pada Allah SWT kita dapat menghadapi lockdown ini dengan cara lockdown yang berlaku pada Nabi Yusuf dengan muhsinin, dengan ikhlas pada Allah SWT. Sila Ustaz. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga surah Yusuf yang kita baca ini masuk dalam hati-hati kita semua, kita jadi macam Nabi Yusuf. Inilah bukti sehingga banduan pun melihat Nabi Yusuf tu akhlak mulia, sehingga perkara mimpi pun diceritakan. Biasa mimpi ni orang cerita peribadi je, tapi nampak Nabi Yusuf orang dipercayai, terus diceritakan, masya-Allah, dan ceritanya bersambung lagi pada hari esok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, cerahkanlah hati-hati kami dengan ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dengan surah Yusuf yang kami baca ini ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami menghabiskan surah Yusuf ini. Seterusnya kami dapat menghadamkan kisah Nabi Allah Yusuf untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami, bagaimana seorang insan yang begitu hebat, yang sentiasa ingatkan kepadamu ya Allah, yang sentiasa menyebarkan dakwah tauhidnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah isteri-isteri kami yang membantu kami dalam perkara takwa ya Allah. Ya Allah, isteri-isteri yang sentiasa mengingatkan kami tentang amal soleh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran ini ya Allah, dekatkanlah hati kami dengan Al-Quran ya Allah.
Ya Allah, kuatkanlah keimanan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekufuran. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita dengan panduan surah Yusuf yang banyak pelajaran, ya, dan terutama pada barisan pendakwah kita yakin bahawa kita perlu menggunakan pendekatan Nabi Yusuf, gunakan sampai orang perlukan kemahiran kita, dalam masa yang sama kita menyampaikan dengan tepat dalam masyarakat. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, kesedaran bagaimana kita berhadapan dengan lockdown, kebahayahan, tetapi masih lagi kita positif dan kita yakin bahawa Allah sedang menunjukkan, menyiapkan rahmat untuk kita di akhir nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time siaran ulangan pada hari ini, pada malam nanti dan juga pada pagi esok, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan untuk terus menjaga keselamatan dan juga kesihatan, dan diucapkan tahniah pada semua yang terus berusaha mendapatkan tarikh vaksin dan pergi mendapatkannya, dan kita doakan agar Allah memberikan kesihatan, keamanan kepada kita semua masyarakat di dunia. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal sambungan surah Yusuf pada hari esok, insya-Allah.